Jadi apabila dua orang melepasi, situasi ia dikawal dengan ketat. Kami menerima Letnan Jeneral Bersara Keith Kellogg, bekas pembantu dan utusan khas ke Ukraine, serta pengerusi bersama di America First Policy Institute. Jeneral, sentiasa gembira dapat bersama anda. Terima kasih banyak kerana berada di sini bersama kami. Jadi, kenyataan daripada pemimpin itu mengatakan bahawa mereka tetap berpendirian teguh. Mereka akan mengambil alih kawalan Selat Hormuz. Ini jelas merupakan senjata terkuat yang mereka ada ketika ini dan mereka bertekad untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Apa pendapat anda tentang perkara ini? Ya, terima kasih. Gembira dapat berada di sini. Lihat, lelaki ini tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Bila tengok kepada kami ini, dia bernasib baik masih hidup. Dan Kalibah, ketua parlimen atau Reid, Chancellor, mereka tidak faham Presiden Trump. Dia hanya beberapa saat saja lagi untuk memusnahkan ekonomi mereka, sama ada dengan mengambil alih Pulau Kark atau pulau-pulau di selat itu. Seperti yang kita lihat, mereka telah mengalihkan kapal-kapal untuk melalui selat itu. Mereka melalui satu tempat yang dipanggil Pulau Larak. Itulah pulau kecil yang terletak betul-betul di selatan. Disitulah pusat kawalan dan arahan mereka, bukan di Kashmir yang lebih besar. Kita tak perlu pergi ke pusat Teheran. Kita hanya perlu beritahu mereka, dalam rundingan kita akan biarkan kamu hidup. Itu yang terbaik yang mereka boleh harapkan. Tapi bila awak cakap tentang membalas dendam, bila Presiden kata kita akan musnahkan mereka sebagai satu tamadun, dia memang maksudkannya. Kita ada kemampuan di bawah arahan Dan Kane dan Setiausaha Hegson untuk lakukan itu. Kami telah buktikan dalam lebih 30 hari yang lalu bahawa mereka tak mampu menghalang kami. Jadi bila masuk ke rundingan ini, ia bukan perbualan antara setaraf langsung. Amerika Syarikat yang masuk dan berkata, inilah yang akan berlaku. Sejarah telah membuktikan bahawa kami adalah yang dominan. Kuasa kita boleh lakukan ini pada masa hadapan. Kita akan pastikan anda faham perkara ini. Jika anda mahu bermain dengan kami, dalam masa 2 minggu, anda akan bernasib baik jika dapat bertahan sebagai rejim. Kita boleh lakukan ini. Kita akan teruskan dengan apa sahaja yang kita mahu. Kita akan tuntut apa sahaja yang kita mahu sekarang. Ini adalah sesuatu yang saya tahu tak. Bila saya kata saya perlu rujuk kepada sejarah. Bila saya kembali kepada orang Rom dan orang Kartago, saya teringat bila mereka berperang dalam 3 perang Punik. Pada kali ketiga, orang Rom berkata, saya dah muak dengan orang-orang ini. Mereka pergi ke Kartago. Mereka menawan kota itu. Mereka membakar semuanya dan menangkap 50,000 tawanan. Kita sekarang lebih kurang berada di tahap itu. Kita boleh selesaikan kerja ini jika kita mahu, Presiden Trump. Dan mereka tidak faham Presiden Trump. Mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Faham apa yang dia boleh lakukan. Kerana jelas, sebahagian daripada orang-orang ini dibiarkan hidup dengan sengaja. Kerana kita telah melalui barisan-barisan itu. Tentera kita telah menyingkirkan Khamenei, pemimpin itu yang kedua. Seorang ayatollah dalam tempoh 47 tahun di mana kepimpinan teokrasi ini memerintah Iran. Jadi dan Presiden berkata baru-baru ini, baiklah orang-orang yang kita hadapi ini lebih mudah dibentuk. Mereka lebih baik. Kumpulan pemimpin ini, kami rasa kami boleh bekerja sama dengan mereka. Itu nampaknya tidak selari dengan apa yang Anda katakan. Baiklah, saya tidak rasa kita boleh. Bila anda lihat Kalibaf atau Arakti, kedua-duanya dari pengawal revolusi. Mereka datang dari IRGC. Mereka bukan orang biasa. Saya rasa satu-satunya orang biasa yang kita ada ialah Pezeshkian, yang merupakan presiden mereka. Tetapi yang lain adalah pemimpin revolusi. Mereka telah berjuang selama 40 tahun menentang Amerika Syarikat. Dan anda ada gambar di sana dengan Wahid. Memang betul. Dia mengetuai IRGC sekarang. Tetapi dia juga seorang revolusioner lama. Jadi, anda sedang berurusan dengan orang yang benar-benar percaya. Mereka benar-benar percaya bahwa Amerika Syarikat adalah syaitan besar. Dan kita perlu sedar bahwa ini bukanlah satu perjanjian perdagangan. Ini adalah peperangan. Kita sedang menyelesaikan satu peperangan. Kita adalah pemenang dan kita akan masuk sebagai pemenang. Ini bukan seperti menandatangani perjanjian damai di negara ini. Tidak. Hampir saja. Apa yang mereka hantar kepada kita ialah mereka percaya mereka telah bertahan dan itulah tahap mereka. Kelangsungan hidup kepimpinan dan kelangsungan hidup IRGC. David Cloud dari Wall Street Journal di Dubai berkata, Tehran telah melalui 38 hari peperangan menentang Amerika Syarikat dan Israel dengan memastikan matlamat utamanya tercapai, yaitu kelangsungan hidup mereka sendiri serta 2 potensi keuntungan strategik. Kawalan ke atas Selat Hormuz dan satu bentuk penangkalan baharu yang diwujudkan terhadap serangan berskala besar oleh pihak lawan mereka.
Apa yang Anda ingin katakan tentang perkara ini? Saya rasa tafsiran itu sangat salah. Dia telah melakukan kesilapan dan menulis dengan tidak betul. Satu-satunya sebab mereka masih hidup adalah karena Presiden Trump yang sanggup berbincang dengan mereka. Tetapi dia memegang semua kad. Mereka langsung tiada kad. Apabila mereka bercakap tentang kelangsungan hidup, dia boleh mengakhiri semuanya dalam sekelip mata. Dan apabila anda melihat kepada fakta bahawa dia adalah pemimpin yang mereka telah singkirkan sekarang dengan IRGC dan Majlis Revolusi, kita langsung tidak nampak Khamenei dan kita tidak tahu dalam keadaan apa dia berada. Tapi mari kita teruskan jika perlu. Saya tak ragu bahawa Duncan boleh lakukannya. Tidak ada keraguan bahawa Rexef juga boleh melakukannya. Ia hanya soal masa. Saya akan beritahu mereka, bila kamu datang ke meja ini, kamu bernasib baik masih hidup. Esok mungkin tidak lagi begitu. Jadi kita harus ambil kesempatan ini. Sejujurnya Martha, saya akan pastikan seorang garis keras yang betul-betul celaka di meja rundingan itu. Dan itulah yang kita ada di sini. Lihat di skrin butiran mengenai meja rundingan itu. Ini adalah nama-nama utama dalam rundingan antara EWA dan Iran, termasuk timbalan Vance. Sila paparkan gambar-gambar ini di skrin. Selepas itu kita ada Steve Witkoff. Kita ada Jared Kushner di seberang meja dan saya ingin tekankan bahawa kita tidak pernah ada tahap perbincangan seperti ini dengan kepimpinan Iran. Kita tidak mempunyai hubungan dengan negara ini, okey? Jadi semua yang anda lihat hanyalah seorang humanita di tengah-tengah dengan nota muzik yang bertukar antara mereka. Apa yang akan berlaku di Pakistan hujung minggu ini akan sangat berbeza. Di sebelah satu lagi meja kita ada Muhammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlimen, dan Abbas Araghchi yang merupakan individu yang paling dikenali oleh rakyat Amerika sebagai Menteri Hubungan Luar Negeri. Dia adalah seorang juru cakap. Adakah kita mempunyai pasukan yang tepat di meja untuk bercakap dengan ketegasan seperti yang Tuan cadangkan, Jeneral? Saya akan menambah seorang lagi dan meletakkan seseorang di situ yang benar-benar seorang pemimpin serius, yang faham tentang kekuatan ketenteraan dan pergi ke sana bukan seorang pembina, bukan seorang jurutera awam, tapi dia adalah kawan saya. Saya akan dedahkan dia sekarang. Tapi seseorang seperti Jack Keane, letakkan seseorang seperti itu di lantai dan katakan, beginilah keadaan akan berlaku pada masa depan. Apabila Anda melihat kepada Araghchi, dia telah menulis sebuah buku tentang rundingan. Dan apabila dia bercakap tentang pasaran, dia bercakap tentang pertukaran barang. Dan saya akan pastikan mereka tidak berada dalam keadaan untuk berunding. Mereka bernasib baik kerana masih hidup. Dan kita akan menuntut, kita yang memegang kuasa dan kawalan. Kita boleh menuntut apa sahaja yang kita mahu. Dan kita harus bertindak di luar sana. Mereka sama sekali tidak memenangi perang ini. Dan saya rasa hakikatnya ialah kita membiarkan mereka cuba membuka Selat Hormuz dan membiarkan mereka terus hidup. Mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka melakukannya kerana mereka bernasib baik. Jadi setakat ini anda tahu, kita tidak tahu apa yang ada dalam versi terkini poin bagi setiap pihak. Kita tahu bahawa, anda tahu, dari segi pengayaan, mereka percaya bahawa itu adalah hak mereka sebagai sebuah negara untuk memperkayakan. Mereka juga percaya, saya telah menemu bual Presiden Pesachin beberapa bulan lepas dan beliau berkata, kami mempunyai hak untuk memperkayakan uranium dan kami tidak memperkayakan pada tahap senjata. Kami memperkayakan sehingga tahap yang dibenarkan oleh AIEA dan itulah sebabnya kami kekal pada tahap itu pada dasarnya. Itu hujah beliau. Kerana itulah yang boleh kita gunakan, anda tahu, sebagai pengaruh di pentas dunia untuk mengekalkannya pada tahap itu hanya sedikit di bawah grade senjata. Apa pendapat anda tentang perkara ini? Baiklah, saya faham bahawa beliau adalah Presiden Iran. Tetapi beliau sebenarnya tidak tahu apa yang sedang berlaku. Mereka telah dibenarkan memiliki bahan grade senjata. Maaf, mereka boleh melakukan pengayaan sehingga 3,67 di bawah JCPOA. Tetapi mereka telah melebihi had itu. Setiap kali Anda mencapai 20% atau lebih, Anda sedang menghampiri grade senjata. Dan kami tahu, kami sangat yakin bahawa mereka sedang memperkaya uranium sehingga 60%, 80%. Mereka sedang berusaha mendapatkan tahap grade senjata. Dengan sempadan mereka, armada peluru berpandu mereka sedang menuju ke suatu tempat. Kami akan mengelakkan sebarang langkah pantas ke arah senjata nuklear yang mengancam kami. Semua orang tahu, Presiden pun tahu, dan kami juga tahu. Sebab itu, dia menjauhkan diri daripada JCPOA. General, saya ingin bertanya. Salah satu sebab. Bagaimana kehadiran tentera di jalanan dapat dilihat? Jika mereka masuk ke mesyuarat itu dan berkata tidak, anda tahu, kami terlibat. Kami mengawal selat itu. Kami mengenakan charge 1 hingga 2 juta dolar setiap kali laluan. Kami ada ranjau laut. Kami tahu mereka telah menyerang peralatan kami. Tetapi kami masih mempunyai silo peluru berpandu jauh di bawah tanah yang boleh kami gunakan untuk melancarkan serangan ke mana-mana kapal atau ke arah anggota anda jika mereka mendarat di Pulau Karg. Apa yang anda ingin katakan? Saya akan nyatakannya dengan jelas dalam mesyuarat itu.
Jika kamu lakukan sesuatu seperti itu, habislah kamu. Kami tahu di mana kamu berada dan di mana kamu tinggal. Kami akan cari kamu, dan kamu pun sudah tidak ada banyak tentara. Kami akan uruskan itu juga. Kita boleh ambil Pulau Karg, 5 pulau di selat, Pulau Kashmir, dan Pulau Larak. Kami hanya pastikan untuk masuk ke sana dan beritahu mereka tentang perkara itu. Ia tidak terbuka untuk rundingan. Beginilah, kita akan beritahu mereka apa yang akan kita lakukan, dan mereka telah mengalihkan trafik melalui selat untuk membawanya lebih dekat ke Iran. Laluan lama terletak lebih ke selatan. Betul, dekat dengan zon mesra. Bukan lagi, kita telah mengalihkan trafik seperti sepatutnya. Lorong-lorong itu sudah tiada di sana. Mereka mengalihkan. Berlayar dengan bebas. Saya rasa kalau awak bayar, mereka akan bawa awak ikut laluan di luar kawasan periuk api. Betul tak? Cepat sikit tuan, kalau boleh. Ya, kami ada keupayaan itu. Kami boleh menentukannya melalui penggunaan drone. Drone bawah laut atau kapal penyapu ranjau. Kita boleh lakukan itu. Tapi kami beri amaran awal-awal. Kalau ada kapal tangki minyak atau kapal yang dimusnahkan, kami akan buat seperti Ronald Reagan. Mengiringi kapal-kapal dan memastikan bayaran yang sepatutnya diterima. Saya mohon untuk itu. Jadi awak beritahu mereka, kita masih hidup hari ini kerana itu. Akan mati esok kalau langgar. Rundingan penting akan berlangsung di Pakistan dan kita belum lagi bercakap tentang Israel dan Lebanon, tapi kita akan bincangkan itu kemudian dalam program ini. General Kellogg, terima kasih banyak.